Fokus berita malam ini. Jangan lupa golongan kurang berkemampuan semasa meraihkan Aidilfitri. Sarawak Pusat Tenaga boleh diperbaharui Asia. Keharmonian tonggak kekuatan Sarawak sebagai wilayah aman dan makmur. Keharmonian dan kedamaian rahmat bagi Sarawak. Rakyat perlu kekal bersatu jayakan PCDS 2030. Hayati makna Aidilfitri demi kepentingan manusia sejagat. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya, Mara Suji. Rakyat Sarawak diseru supaya tidak melupakan golongan kurang berkemampuan dalam kegembiraan mereka meraihkan Aidilfitri tahun ini. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Hin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menekankan pentingnya tidak melupakan anak-anak yatim, warga tua, orang kurang upaya OKU termasuk rakyat Palestin di Gaza yang sedang menghadapi ujian. Justru beliau mengajak semua rakyat di negeri ini untuk bersatu mendoakan kesejahteraan mereka dipulihkan dan pergolakan itu segera berakhir. Dalam kegembiraan kita merayakan Aidilfitri yang mulia ini, suka saya mengingatkan agar kita tidak melupa golongan yang kurang berkemampuan. Anak-anak yatim, warga tua, orang kelainan upaya dan keutamaan rakyat Palestin di Gaza yang sedang diuji dengan isu kemanusiaan dan ujian kekejaman yang amat dahsyat. Mari kita sama-sama memanjat doa dan pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemelut yang mereka hadapi sekarang ini akan segera berakhir. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2024 pada Selasa. Sementara itu, Tun Hin Sri Dr. Wan Junaidi turut menyokong kepimpinan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg yang memberi tumpuan kepada penyediaan pendidikan percuma di semua institusi pengajian tinggi awam IPTA Sarawak. Saya amat mengalu-alukan kepimpinan yang amat berrahmat Premier kita untuk menyediakan pendidikan percuma di semua institut pendidikan tinggi awam. Negeri menjelang 2026. Langkah kerajaan Sarawak memberikan tumpuan dalam memperkasakan bidang pendidikan adalah satu-satu yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam kesempatan itu juga, beliau dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi juga menjemput semua hadir ke rumah terbukanya pada hari raya pertama bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang bertempat di Astana Negeri Sarawak. Sarawak Pusat Tenaga boleh diperbarui Asia atau Sarawak Asia's Renewable Powerhouse merupakan jenama yang akan mengangkat nama bumi Kenyalang di pentas global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, inisiatif itu merupakan usaha ke arah kelestarian dari pelbagai sudut selaras dengan 17 matlamat pembangunan mampan kelolaan bangsa-bangsa bersatu. Menurutnya, beliau yakin jenama itu mampu meletakkan Sarawak di pesada serantau dan global sebagai hub sumber tenaga boleh diperbarui dan juga sebagai hub inisiatif peralihan kepada penggunaan tenaga tanpa karbon dan pengurangan karbon ketika dunia bergerak ke arah net zero menjelang 2050. Sarawak mempunyai potensi 20 gigawatt daripada sumber hidro dengan kapasiti perjanaan sebanyak 5.4 gigawatt pada saat ini yang telah membolehkan Sarawak menyediakan tenaga rendah karbon dengan tarif yang kompetitif kepada para pelabur. Matlamat Sarawak seterusnya ialah untuk mengekspor tenaga ke Brunei Darussalam dan Sabah dan penyaluran 1 gigawatt ke Singapura
menjelang 2032 melalui kabel dasar laut sepanjang 700 km selain penyaluran 190 megawatt sedia ada ke Kalimantan Barat. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2024 pada Selasa. Premier Sarawak menambah negeri ini akan terus membangunkan potensi sumber tenaga hidronya dengan kaedah yang membawa kesan minimal kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Ujarnya, beliau telah memberi arahan kepada agensi berkaitan untuk mengkaji penjanaan kuasa dengan konsep sumber tenaga daripada empangan melata yang telah digunakan di negara-negara lain seperti Norway dan Kanada dengan persetujuan penduduk setempat. Projek tersebut akan bermula di Sungai Gad, Baleh Kapit. Dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Abang Zohari berkata, Sarawak sebagai ekonomi perdagangan dengan lokasi yang strategik di rantau Asia mempunyai masa hadapan yang cerah untuk membina ekonomi berasaskan pembangunan pelabuhan yang bertaraf dunia. Jelasnya, penyerahan pelabuhan Bintulu kepada Sarawak harus dilihat dari segi mengintegrasikan pembangunan pelabuhan di Sarawak sebagai strategi baharu mentransformasikan ekonomi Sarawak. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Zohari mengajak masyarakat pelbagai kaum dan agama untuk memastikan suasana keharmonian terus terjalin di Bumi Kenyalang. Menurut beliau, keharmonian menjadi faktor tonggak kekuatan untuk menjadikan Sarawak wilayah yang aman dan makmur. Marilah kita sama-sama berdoa agar suasana keharmonian akan terus terjalin di Bumi Kenyalang yang sama-sama kita cintai. Kerana itulah tonggak kekuatan untuk menjadikan Sarawak wilayah yang aman dan makmur. Dalam kesempatan itu juga, Premier Sarawak menjemput orang ramai memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK bermula jam 10.30 pagi hingga 3 petang pada Hari Raya pertama dan bermula jam 10 pagi hingga 2 petang pada Hari Raya kedua. Keharmonian dan kedamaian masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sarawak merupakan rahmat yang tidak ternilai bagi negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, penduduk di Bumi Kenyalang perlu terus mengekalkan mana-mana amalan dan tradisi yang menjurus kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum. Menurut beliau, tradisi kunjung-mengunjung dan bermaaf-maafan haruslah dikekalkan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama rakyat. Dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2024 pada Selasa, beliau menambah semua pihak harus bersyukur kerana Sarawak dirahmati dengan nikmat keharmonian dan kedamaian meskipun terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru agar setiap lapisan masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan budaya dan pemikiran ekstrim dari luar yang boleh menggugat keamanan yang dikecapi sekarang. Dalam kesempatan itu juga, Dato' Ahmad Awang Tengah menjemput orang ramai untuk sama-sama hadir dan memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Taman Klasik Lawas pada Raya kedua dan ketiga bermula jam 9.30 pagi hingga 5 petang. Rakyat di negeri ini perlu kekal bersatu padu selaras dalam usaha menjayakan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, sasaran utama PCDS 2030 yang berbaki 6 tahun perlu diutamakan, terutamanya mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion menjelang 2030. We only have 6 years left for our GDP to reach 282 billion. From the last 60 years, we only have 171 billion. In this way, not only Sarawak is high income, but every household is high income by then. We can only achieve that if we remain united, as no one can stop us from achieving that, in which by 2030, the most prosperous, most inclusive, and environmentally sustainable.
Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena Hari Raya Aidilfitri pada Selasa. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu menambah, Sarawak kini dalam peringkat penting iaitu pembinaan negara di mana kerajaan negeri mula menggerakkan pertumbuhan ekonomi ke arah pembangunan yang lebih besar. Jelasnya perkara ini dapat dilihat dengan kerajaan Sarawak komited memberikan pendidikan tinggi secara percuma di universiti milik kerajaan Sarawak menjelang 2026 termasuk autonomi kesihatan dan pendidikan. Rakyat di negeri ini diajar untuk memahami dan menghayati makna Aidilfitri demi kepentingan manusia sejagat dalam menjalani kehidupannya. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Hal Ehwal, Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul mengajak umat Islam di negeri ini tentang erti kemeriahan Aidilfitri khususnya bagi golongan kurang bernasib baik. Sementara kita lalui keriangan Hari Raya yang juga disambut oleh sahabat-sahabat kita dari berbangsa dan agama lain. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, abang adik dan kakak untuk merenung sejenak serta menyelami suasana Hari Raya yang dihadapi oleh insan lain yang mungkin jiran tidak jauh dari kediaman kita, yang kurang bernasib baik, serba kekurangan atau mereka yang sedang berada di wilayah yang bergolak, berperang, bila-bila masa terkorban menjadi mangsa. Saya ingin mengajak semua tidak kira bangsa dan agama atas dasar kemanusiaan yang murni dan rasa kesyukuran untuk sama-sama berdoa dan berharap agar kedamaian dan ketenangan dilimpahkan kepada mereka yang bersedih. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri 2024 pada Selasa. Justru Dato' Abdullah berharap agar setiap perjalanan dan menziarahi pergi dan pulang selamat serta diberikan kesihatan yang terbaik, kekuatan jiwa dan minda untuk terus berkhidmat dan berbakti. Sekian edisi malam bersama dengan saya Mara Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Orang ramai dijemput untuk menghadiri Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2024 1445 Hijrah Premier Sarawak pada Hari Raya pertama dan Hari Raya kedua di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dalam kesempatan ini, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang meraihkan sambutan ini. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.